Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Okay, kali ni kita nak bincang sambungan kertas 2 Terengganu 2023. Ini kertas 2, soalan nombor 5. Rajah menunjukkan 2 litar bertransistor yang serupa yang berada dalam 2 keadaan. Okay, 2 keadaan. Yang ni kalau kita tengok ni daripada tajuk Swiss Automatic. Okay, so untuk 5.1 dalam keadaan gelap, 5.2 dalam cahaya terang. Itu beza dia. Kedudukan LDR masih sama. Okay, yang lain-lain juga sama. Kemudian dari segi bacaan voltmeter dekat sini, kita boleh perhatikan bacaan voltmeter 5.1 di situ, 5.2 berbeza. Nampak lebih banyak dalam 5.2. Bacaan voltmeter bagi litar tapak lebih besar lah. Okey, kemudian susunan bateri sama. Kemudian pula yang ketiga kita boleh nampak iaitu dari segi bulb mentol di bawah ni 5.2 menyala, 5.1 tak menyala. Okey, jom kita tengok soalan. Soalan pertama, apakah jenis transistor? Okey, transistor ni anak panah dia menghala ke emitter. So jawapannya adalah transistor jenis NPN. B1, comparekan base voltage. Okey, base voltage kita tengok berdasarkan bacaan voltmeter pada litar tapak. So yang ni 3 volt. Kalau kita boleh baca situlah. Sini hampir kepada 1 volt, hampir kepada 1 volt. So jawapannya adalah voltan tapak dalam 5.1 lebih kecil daripada voltan tapak dalam 5.2. Okey, 2 Roman, nyalaan mentol pula 5.2 menyala, 5.1 tidak menyala. So yang ni kita consider tidak menyala sebab tidak ada garisan. So 5.1 tidak menyala atau 5.2 menyala. Kemudian dari segi arus tapak. Okey, arus tapak kita tengok juga rajah. Kalau ada voltan pada arus tapak maka adalah adalah ada arus tapaknya. Dan kita boleh tengok juga dari nyalaan lampu. Kalau lampu tak menyala bermaksud arus tapak tidak ada ataupun lebih kecil. Kalau dalam skema ni tiada arus tapak dalam 5.1 atau arus tapak ada dan wujud mengalir dalam 5.2. Sebab tu lampu boleh menyala dalam 5.2. Okey, C, state the relationship between, nyatakan hubungan antara. Okey, so daripada apa yang awak tulis dalam jawapan yang terdahulu iaitu voltan tapak dan arus tapak. So kita tengok kalau voltan tapak 5.1 lebih kecil, maka arusnya kecil. Ataupun kalau voltan tapaknya besar, tinggi, maka arus tapaknya juga tinggi. Macam tu. Kemudian 2 Roman, arus tapak dengan arus pengumpul IC. Kalau arus tapak bertambah, arus pengumpul juga bertambah. Arus pengumpul ni IC, ini IB. Kalau dari segi teori, IB dengan IC ni apa hubungan dia? IC adalah berganda-ganda lebih besar dari IB. Okey, tapi kalau tak ada IC, maka IB tak boleh mengalir. Macam tu. Baik, terus di satu transistor mengandungi perintang pekecahaya LDR. Okey, seperti dalam rajah. Okey, kita tengok dekat sini bacaan-bacaan dia. Apabila PPC mengesan cahaya, beza keupayaan PPC ialah 1.2 volt. Okey, kita tulis kat sini. Beza keupayaan V untuk LDR adalah 1.2 volt. Hitung rintangan PPC. Dia suruh kira berapakah R untuk LDR. Sama dengan apa? Okey, untuk yang ni kita pakai formula yang memang familiar untuk automatic switch yang ada pakai apa dipanggil sebagai
potential divider. Apa formula dia? Okey. So sebab kita ada maklumat VLDR, so kita gunalah formula VLDR sama dengan, okey, kalau atas ni LDR, maka di bahagian atas sebelah kanan ni juga LDR, iaitu R LDR bahagi dengan jumlah asyik tambah R LDR dan juga RR ataupun R yang dekat atas sudah R 10 ohm tu. 10 kilo ohm tu. Kemudian tutup kurungan, darab dengan V. Darab dengan V. Kita punya bacaan potential difference ataupun apa yang tertulis pada bateri lah. So VLDR is 1.2. RLDR kita nak cari bahagi dengan RLDR tambah dengan 10. Okay, tak payah tulis 10,000 10, nanti jawapan tu kita anggap dalam unit kilo lah. Kemudian darab dengan 6. Okay, selesaikan yang ni. Jadi kita bawa ke ni 1.2 bahagi 6. Okay, tekan kalkulator. 1.2 bahagi 6, kita dapat 0.2. So 0.2 sama dengan R LDR bahagi dengan R LDR tambah 10. Okey. Kemudian bahagian bawah yang ini, sekejap. Okey, kita bawa ke kanan, ke kiri, kita darab. Okay, saya sambung belah sini So kita dapat 0.2. Nampak ke saya tulis? Oh, tak nampak. Sekejap saya injak sikit. 0.2 LDR 0.2 R 0.2 R LDR. Okey, tambah dengan 0.2 darab 10, kita dapat 2 sama dengan R LDR. Okey, sekarang kita ada unknown, okey, dan kita ada nombor. So unknown letak sebelah kita bawa 0.2 ni pergi sini. So dapat 1 tolak 0.2, kita dapat 0.8 R LDR sama dengan 2. Jadi R LDR adalah 2 bahagi 0.8. So dapat 2.5 kilo ohm. Jangan lupa yang kita ganti tadi 10 adalah 10 kilo ohm. Maka jawapan kita juga akan berakhir dengan unit kilo ohm. Okey. Baik, kita terus ke soalan seterusnya, soalan nombor 6. Baik. Rajah menunjukkan paras air sebuah cairan elektrik yang sedang mendidih. Ni paras dia. Sini 2 tempat. Okey, saya tanda dengan pen merah, nampak sikit. Ni paras air dia. Okey, kemudian masa. Okey, masa pendidihan berbeza. Yang ni 5 minit, yang ini 10 minit. Paras air berbeza. Sumber kuasa tak ada dinyatakan. Sumber kuasa tidak dinyatakan. Okey, 5 minit pendidihan, 10 minit pendidihan. Alright. Namakan jenis haba yang diserap. So habanya adalah haba pendam tentu pengawapan atau haba pendam pengawapan. Kenapa ni jawapannya? Kerana tidak ada perubahan suhu yang terlibat. Okey, perubahan suhu tidak terlibat langsung dalam konteks ini. Kenapa? Sebab melibatkan proses pendidihan. Dalam pendidihan, air mula mendidih pada suhu 100 darjah Celsius
Dan pada ketika pendidihan, suhu ini tidak meningkat ataupun tidak menurun. So, disebabkan tidak ada perubahan suhu, kita panggil dia haba pendam. Okey, haba pendam. Kerana peningkatan suhu tidak menunjuk, penyerapan haba atau pembebasan haba tidak menunjukkan sebarang perubahan suhu. So, kita panggil dia pendam. Dia pendam. Right. B, berikan sebab mengapa tiada perubahan suhu. Okey, kerana haba yang sepatutnya meningkatkan suhu telah pun digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul air. Kenapa nak putuskan pula ikatan tu? Supaya air boleh bertukar menjadi wap air ataupun gas. Okey, putuskan ikatan. Jadinya tak sempat lah. Bukan tak sempat, tak digunakan untuk meningkatkan suhu. Okay, now soalan compare C1 bandingkan masa pendidihan. So yang ni boleh tengok daripada Raja. Masa pendidihan bagi 6.2 adalah lebih lama, 10 minit kan. Right, kemudian tenaga haba yang diserap. Tenaga haba yang diserap dalam 6.2 lebih besar. Okay, ni lebih besar 6.2. Dan jumlah air yang bertukar menjadi wap 6.2 juga lebih besar. So daripada jawapan awak tu, kita jawab D1, D2. State the relationship between boiling time, masa pendidihan, dan tenaga haba. So semakin bertambah masa pendidihan, semakin besar tenaga haba yang diserap. Kemudian C2, tenaga haba yang diserap dengan kuantiti air yang berubah. Okey, semakin banyak tenaga haba yang diserap, semakin banyaklah kuantiti air yang berubah menjadi wap. Alright. Itu simple ya, dua markah ni jangan buang. Okey, susun ni elok-elok. Alright. E, jika tenaga haba yang diserap oleh air ialah 2.4. Okey, so kita ambil sini informationnya. 2.4 darab 10 kuasa 5 joule. Sorry. So yang ni tenaga haba. So Q. Hitungkan jisim air yang telah bertukar. Hitungkan jisim air. Soalan suruh cari jisim air. Jisim air M, mass yang telah bertukar menjadi wap air. Diberi haba pendam tentu pengawapan. L adalah this much. Okay, LV. Kenapa dia tulis LV? Kerana vaporization. Alright. So disebabkan tidak ada perubahan suhu, maka kita pakai formula Q sama dengan ml. Okey, soalan suruh kita cari M di sini. So Q kita sudah ada 2.4. Sorry ya, tulisan darab 10 kuasa 5 sama dengan M. Okey, L kita 2.26 darab 10 kuasa 6. Alright. So matematik simple lah ni. Bahagikan Okey. So jawapannya adalah 0.1062 kilogram. Okey, ingat ya, jawapan mesti ada unit. Kalau unitnya jisim adalah kilogram. Unit kepada jisim adalah kg. Baik, sambung nombor 7. Working principle of induction cooker. Famous juga soalan induction cooker ya. So soalan A, apakah konsep yang membolehkan induction cooker ini berfungsi? Jawapannya aruhan elektromagnet ataupun electromagnet induction. Ni bawah topik yang ni ya. So dia ada kaitan rapat dengan eddy current. Kalau kita ingat lah, induction cooker ni sebenarnya menggunakan disadvantage of eddy current untuk jadikannya satu application, satu advantage. Eddy current dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu arus pusar. Arus pusar. Pada ketika kita kenal arus pusar ni, sebenarnya arus pusar ni disadvantage. Benda yang kita tak nak kan, sebabnya masa tu tidak berguna lah. Tapi disebabkan oleh advancement of technology, kita make use of the eddy current. Alright, B.
Bagaimana dapur tersebut boleh digunakan untuk memasak? Pertama, nombor 1, dalam alatan masak tu dia ada gegelung. Gegelung ni konduktor lah. Konduktor tersebut kita alirkan arus, dan disebabkan gegelung itu membawa arus, maka dia akan hasilkan medan magnet. Okey, nombor 2. Okey, disebabkan gegelung tersebut membawa arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Sekali ni arus ulang-alik yang berfrekuensi tinggi. Okey, maka kita hasilkan medan magnet yang berubah-ubah secara cepat. Frekuensi tinggi kan. So medan magnet berubah-ubah dengan cepat. Build up, collapse. Build up, collapse. Kita boleh bayang magnetic field tu dia sekejap ada, lepas tu dia runtuh balik, lepas tu dia ada balik, dia runtuh balik. So hasil daripada magnetic field yang berubah-ubah itu, atau medan magnet yang berubah-ubah itu, menghasilkan eddy current, arus pusar. Dan arus pusar ni, dulu yang saya kata disadvantage tu adalah arus yang menghasilkan haba. Kita tak nak alatan elektrik kita tu menghasilkan haba yang kita tak nak, unwanted heat kan. Tapi disebabkan kita teknologi, kita buat inovasi, haba tu kita guna untuk kita masak sesuatu pada dasar kuali tersebut, ataupun apa yang kita letak atas dapur tersebut lah. Sebab tu saya kata kita ambil benda yang disadvantage, jadikan dia advantage. Okay, so kalau tengok dalam buku teks kalau saya boleh tunjuk sini ya. Sorry lah, tekak saya tak berapa nak okey hari ni. Nampak ke tak? Nampak Okay, eddy current ni dihasilkan dalam induction cooker, dan dia hasilkan arus tu secara berpusar begini. Saya lukis tak? Ni arus pusar dia panggil. Dan arus pusar ni adalah arus yang boleh menghasilkan haba. Ingat yang tu lah, boleh menghasilkan haba. So haba ni lah kita guna untuk memasak anything yang ada dalam pot ni. Okay, macam tu lah dia punya gambaran Soalan C, jadual menunjukkan 3 jenis dapur aruhan. Okay, induction cooker ada 3 jenis dengan spesifikasi yang berlainan. So kita ada P, ada Q, ada R. Kemudian jenis current yang kita supply dan juga bilangan gegelung. Okay, sebelum apa-apa, baca dan fahami kehendak soalan dulu. Baca dan fahami kehendak soalan. Jangan tu nak pilih je. Okay, soalannya apa? Berdasarkan jadual, nyatakan ciri-ciri yang sesuai untuk meningkatkan, kita highlight dulu, kecekapan dapur aruhan. To increase the efficiency of induction cooker. Itu kehendak soalan. Pertama, kita tak nak jawapan kita ni melalut dan tak kena kepada kehendak soalan. Kedua, kita highlight kerana kita tak nak menulis semula perkataan yang sudah ditulis dalam soalan. Awak tak boleh letak ni sebagai jawapan awak. Ni, meningkatkan kecekapan, tak boleh. Okay, atau increase the efficiency, tak boleh. Nanti bila awak tak highlight, awak secara tak sedar telah menulis apa yang sudah tertulis di soalan. Kalau dah tulis di soalan, tak boleh ulang dalam jawapan. Tak boleh. Okey, 1 Roman, nak pakai arus macam mana? Jawapannya arus ulang-alik supaya boleh menghasilkan magnetic field yang berubah-ubah. Itu konsep dia. Kalau kita pakai DC, okey, kalau kita pakai DC, magnetic field ni tidak berubah-ubah. Dia tidak build and collapse. Lalu haba tidak dapat dihasilkan. Okey, haba tidak dapat dihasilkan. Jadinya kena pakai AC ataupun AU ulang-alik supaya menghasilkan medan elektrik yang berubah-ubah. Okey, 2 Roman, bilangan gegelung mestilah banyak supaya lebih banyak haba dapat dihasilkan. Jadi kalau lebih banyak haba dapat dihasilkan, barulah kita boleh consider sebagai satu dapur aruhan yang efektif. Kalau setakat haba sikit-sikit tu tak efektif. Then only dekat D baru awak pilih D D pula R so awak pilih R. Kebanyakan pelajar nanti dia blur. Kat sini dia dah pilih dah R, sini pun dia tulis R. Jangan pilih dulu. Nyatakan ciri, kemudian reason. Ciri, reason. Lepas tu di hujung, at the very end, baru soalan akan minta awak pilih
pilih dapur aruhan yang paling cekap. Baru awak tulis jawapan dia. Okey. Alright. Nombor 8, Rajah menunjukkan seorang atlet sedang memutarkan tukul besi. Okey, spinning a hammer in a hammer throw sport event, dalam satu acara melontar tukul besi. Ni tukul besi dia kat sini. Itu tali dia. Ni nampak kan? Tali dia. So dia nak kena putar sampai putaran apa dia panggil? Sampai lengkap putaran dia tu. Berapa kali dia nak putar, kemudian dia akan lepaskan hammer itu keluar daripada pintu ni. Okay. So siapa yang dapat melontar lebih jauh, dia lah pemenangnya kan. Macam itulah game dia. So daya memusat yang bertindak ke atas tukul besi ketika diputarkan adalah daya tegangan tali keluli tersebut. Okey, kalaupun soalan tak suruh, kita boleh label kan sebenarnya. Apa yang soalan sebut tadi adalah daya memusat adalah daya yang sekarang ini bertindak dalam tali dan pada arah pusat putaran. Ni centripetal force yang sama dengan ketegangan tali. Macam gitu. Itu soalan beritahu tadi tu. Okay, A. Apakah daya memusat? What is centripetal force? So, centripetal force is a force. Satu daya lah. Okay, nama dah daya memusat. Mestilah dia suatu daya. So apa sifat daya tu? Dia bertindak ke atas suatu jasad, okay, dalam arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan. Okay, macam saya lukis ni kan. Saya lukis kat atas ni. Kan ke saya lukis arah centripetal force bukan ke arah hammer tu. Okay, arahnya sentiasa menghala ke pusat putaran. Tempat berputarnya ni di tangan yang dia genggam pemegang tu. Alright. Bagi gerakan membulat, so nama dah centripetal force. Sentri tu center lah kan, membulat. Kalau gerakan tu bujur ke apa, kita tak panggil centripetal force. B. Okay, soalan pengiraan di situ nampaknya tukul besi berjisim 4 kg itu, 4 kg adalah jisim, simbol bagi jisim M kecil, diputarkan dalam satu bulatan ufuk berjejari. Bulatan ufuk maksudnya dipusing secara mendatar lah. Okay. Radius berjejari 1.6 meter. Radius adalah R kecil, dengan laju linear V. Hitung daya memusat. Okey, soalan suruh cari daya memusat, cari FC, daya memusat centripetal force. Okey, so yang ni kita pakai formula centripetal force. Apa formula dia? Okey, mestilah mula dengan F. So FC sama dengan mv square over R. Okey, semua ada kat situ. Misalnya jisim sudah pun ada. Okey, kemudian kita sudah ada laju linear, tapi belum kuasa 2 lagi. Allah. Tak boleh saya nak highlight Sekejap. Tu dapat dah tu. Okey. Kemudian kita juga kita dah ada V square, kita kena square kan Kemudian sudah pun ada R, radius 1.6. Masukkanlah gantikan. Jadi 4 darab dengan 25 kuasa 2 bahagi 1.6. Okay, so tekan kalkulator. 4 darab 25 kuasa 2 bahagi 1.6 dapat 1562.5 Newton. Okey, kenapa dalam unit Newton? Kerana yang awak cari ni daya. Tak kira ada daya apa. Daya unit SI adalah dalam Newton. Terus D, lontar tukul besi
adalah cara melibatkan kekuatan. Pelontar tukul besi dikehendaki melontar satu bola logam yang dipasang dengan dawai keluli kepada pemegang cengkaman sejauh yang mungkin. So baling siapa yang lebih jauh lebih markah dia kan, menanglah dia. Berdasarkan aspek berikut, cadangkan spesifikasi yang sesuai bagi lontaran tukul besi untuk menghasilkan jarak lontaran mendarat yang tinggi selepas pusingan dibuat. Ini kehendak soalan, saya highlight dah tu. Kita nak jarak lontaran jauh, jarak lontaran dia besar lah. Okey, cadangkan. Yang pertama dari segi tali, panjang tali keluli mestilah panjang, kerana dengan memanjangkan tali maka kita menghasilkan bola ataupun hammer yang berhalaju tinggi. Apa kaitan dia? Cuba kita tengok formula. Okey, kalau tali panjang, okey, laju yang lebih tinggi. Jom kita tengok apa hubungan dia dalam formula centripetal force. So F sama dengan mv square over r. Apa yang kita sedang bincangkan adalah jejari. Sebab kalau lagi panjang tali, lagi panjanglah jejarinya. Dan satu lagi adalah halaju. Jom kita susun. Sebab dia duduk side yang sama, kita kena pisahkan R dengan V ni. Maka kita bawa R naik atas. Okey, dapatlah mv square bahagi dengan force. Kita tukar tempat saja, force dengan radius. So now baru kita boleh compare, sebab sudah pun dipisahkan dengan tanda sama dengan dua tu. So it is proven that whenever the R is greater, maka V juga greater. Macam tu. Okay, laju tinggi memang bola tu pergi jauh lah kan. Bola tu insyaAllah pergi jauh lah. Baik, nombor 2, laju linear ketika diputar. Mestilah kita nak putar dengan laju yang tinggi, kerana disebabkan V kita tu kita tinggikan, maka kita hasilkan daya memusak yang lebih besar. Kita hasilkan centripetal force yang lebih besar. Apa hubungan dia? Formula tadi juga, mv square over r. Okey, kali ni cuba tengok hubungan antara V dengan F. Kalau kita baling dengan halaju atau putar dengan halaju yang tinggi, maka daya memusak juga tinggi. Okey, nombor 3, sudut lontaran. Kalau laju-laju tapi sudutnya tak kena, tak sesuai, maka tak jadi juga, tak jauh juga. So sudut paling efektif adalah sudut 45 darjah. Yang ini kalau awak nak aplikasikan pada soalan roket ke, macam roket tu kan nak jatuh paling jauh, sudut dia mesti 45 darjah dari horizontal. 45 darjah. Okey, melontar lembing ke, melontar apa-apa ke, kalau nak greatest distance, kita nak hasilkan greatest horizontal displacement. Okey, mesti pakai sudut 45 darjah. Mesti pakai sudut 45 darjah untuk mendapatkan jarak sesaran, jarak atau sesaran yang paling jauh. Okey, mengufuk, sesaran mengufuk yang paling tinggi atau sesaran mengufuk maksimum. Okey, macam gitu. Tapi yang roket, water rocketnya tidak semestinya 45. Tengok syarat lah kan. Kalau soalan tu biasa, kalau water rocket kita tak ukur dari segi siapa paling jauh, kita nak ukur siapa yang boleh dekat dengan bullseye kan. So tapi contoh sajalah, sudut 45 darjah memang sudut yang terbukti bahawa menghasilkan greatest displacement. Kalau sudut tu terlampau tinggi, kalau awak baling pada sudut yang terlampau tinggi, dia jatuh awal. Kalau awak baling rendah sangat pun, dia jatuh awal juga. So the greatest distance will be at 45 degrees Celsius, 45 degrees, so that it have a maximum horizontal displacement. Okay, so that's it. Sampai soalan 8 saja. Jumpa lagi
Assalamualaikum.